Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, kita kembali lagi dalam mungkin perkongsian pandangan tentang apa movie yang telah aku tengok dan juga isu-isu yang mungkin berlaku di negara kita ataupun di negara-negara luar lah. Jadi hari ini aku nak kongsikan sebuah filem yang aku rasa mungkin menarik untuk anda tengok. Lagi-lagi sekiranya korang ni jenis yang sukakan cerita-cerita yang binatang. Masa aku betul-betul binatang, haiwan bukannya yang berhati binatang, iaitu tajuk dia adalah The Call of the Wild. The Call of the Wild ni mengisahkan tentang seekor anjing yang bernama Buck. Telah pun pada asalnya dia merupakan seekor anjing peliharaan oleh tuan dia. Anjing ni begitu besar sekali, dan satu hari dekat daerah tu ada satu macam mana sindiket ataupun satu yang mana kalau aku cerita lah, kalau korang dapat tangkap anjing ataupun jual anjing, korang akan dapat duit yang berlipat kali ganda. So bak ini telah diculik, telah dicuri oleh sekumpulan perompak yang telah membawanya jauh daripada kawasan asalnya, dan dihantar ke sebuah pekan yang saya kira agak terpencil tapi ramai orang kat situ. So bak ini telah diseksa, dipukul dengan kayu dan sebagainya. Kemudian bak ini pun keluar, berjaya melepaskan diri sehinggalah dia bertemu dengan sehinggalah dia dibeli oleh seorang pekerja, boleh kita kira macam pos laju lah, postman yang akan hantar surat menggunakan anjing, dibawa ke daerah-daerah waktu musim sejuk lah. So kat situ cerita ni tak habis lagi sebab aku rasa cerita ni macam panjang gila dia punya timeline dia. Dia start daripada anjing tu jadi anjing peliharaan, kemudian bergerak kepada kisah dia kena bully dan sebagainya sebelum dia dibeli, kemudian jadi anjing pos, kemudian dia perkhidmatan pos itu di terminate dan digantikan dengan sistem telegraf ketika itu. Kemudian dia jumpa dengan orang, cari harta karun dan sebagainya sehinggalah dia menjadi seseorang yang bukan seperti mana yang dia berada pada ketika ini. Memang panjang gila timeline dia. Aku tengok macam dia penyusunan peristiwa itu buat kita rasa macam cerita tu panjang. Pada aku rasa cerita tu dalam macam 2 jam macam tu lah kot. Dia tak ada. Tapi aku rasa macam cerita tu macam drag dia, dia tak membosankan tapi dia macam kita boleh go on lah dengan cerita tu kan. Okay, so benda yang paling aku suka dalam cerita ni adalah anjing tu lah. Sebab aku tak suka jenis yang macam, bukan aku benci tau. Dia macam tahu cerita Stuart Little kan, tikus tu boleh cakap, dan dia cakap menggunakan bahasa kita tak ada. Walaupun cerita ini berkenaan dengan seekor anjing, tapi anjing tu tak cakap bahasa manusia. Memang dia akan wow, wow. Dan bila dia borak dengan anjing-anjing yang lain pun, dia akan jadi satu benda yang epic lah. Sebab dia tak ada pun dialog, kau telah merampas jawatan aku sebagai ketua. Tak ada. Anjing tu tak ada cakap macam tu. Memang dia wow, 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 gaduh-gaduh, dah settle. Semua cerita pasal anjing. Yang hanya bercakap dalam cerita ni hanyalah manusia saja. So maksudnya cerita kat sini logik lah. Walaupun macam aku tengok cerita ni dengan adik aku cakap CGI dia tu nampak macam ketara sangat anjing tu kan. Walaupun aku rasa macam CGI tu boleh lah nampak normal kan dan sebagainya. So itu adalah pertama, maksudnya cerita ni logik, tak, anjing tak bercakap bahasa manusia. Okay. Kemudian yang kedua, pengembaraan yang disusun lah, macam aku cakap tadi, timeline dia tu satu benda yang aku rasa macam agak adventure kan. Bagaimana anjing tu dia ada insting dia nak selamatkan manusia, macam mana dia nak ada rasa sifat belas kasihan dan sebagainya. Ialah anjing yang mana kita patut ada sikap keprihaiwanan ini, yang mana yang diterapkan oleh Buck ini ada pada manusia-manusia yang lain. So cerita tu memang agak tu lah. Dan ada banyak lagi sebenarnya. Maksud cerita ni memang best, senang dan sedap untuk dilayan lah, untuk seisi keluarga kan. Sebab cerita ni cerita berkenaan dengan anjing dan juga bagaimana anjing ni boleh terikat dengan tuan, terikat dengan manusia, dan akhirnya dia berjumpa dengan apa yang sebenarnya dia nakkan dalam hidup dia. So benda tu lah menjadi satu benda yang aku rasa macam mana macam benda tu jadi tak best lah sebenarnya ending dia. Sebab last kali dia tak nak jadi, dia tak menjadi seperti mana yang dia jadi asal.
dia agak macam pelik. Memang betul pengalaman itu satu pengajaran juga bagi kita. Pengalaman memang akan mengubah kehidupan kita, akan mengubah peribadi kita, akan mengubah bagaimana kita memberi tanggapan kepada dunia. Tu memang antara yang aku nampak dalam cerita ni. Memang bila kita dah kena bully, dah kena apa benda semua, dah dihadap dengan segala ujian yang ada atas muka bumi ini, maka itulah yang akan membentuk diri kita jadi seorang yang macam mana. Adakah penyabar ataupun akan jadi seseorang yang akan sentiasa menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan takdir. So bagi aku cerita ni sangat begitu positif. Walaupun ending dia, macam aku cakap, ending dia memang aku tak suka sebab anjing tu menjadi anjing yang hidup di dalam hutan, yang kemudian bergaul dengan serigala, keluar anak anjing serigala dan sebagainya. Memang aku rasa macam out of nowhere lah cerita ni tau. Macam itulah, nak macam mana nama pun cerita kan, nama pun The Call of the Wild. Dia mengikut apa yang dia nak naluri hidup dia, sehingga dia mungkin itulah sebenarnya yang dia nak jadi, the true self ataupun apa yang dia nak kejar dalam hidup dia. So macam aku cakap tadi, itulah antara mesej-mesej yang aku dapat dalam The Call of the Wild. Sekiranya korang belum tengok lagi, korang boleh, aku tak rasa, sebab cerita ni keluar bulan Februari kat Panggung Wayang so dia ada dekat Amazon Prime, so korang boleh tengok dekat situ. Cerita The Call of the Wild aku boleh bagi 4 daripada 5 bintang. Satu filem yang layan dan baik untuk dilayan dan penuh adventures, dan juga kita sendiri pun seakan-akan macam nak bagi dorongan positif ataupun kita macam respon pada cerita tu, cakap cepat anjing, cepat sempat anjing, kau ni memang anjing dan sebagainya lah. Okay, so aku rasa itu saja. Mungkin ada satu cadangan untuk aku suggest kepada korang untuk korang tonton sepanjang PKP ini. So itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.